Okey, ada satu video reaksi dekat TikTok ni yang memberi komen tentang satu isu viral pasal kecurangan, pasal suami dia langgan pelacur macam itulah. Kemudian bila saya tengok dekat ruangan komen, lebih daripada 3 orang yang mengkritik pembuat video. Sebabnya hujah mereka kata pembuat video ni dia tak berada dalam situasi wanita tersebut. Jadi apa yang dinasihati tidak valid, macam itulah lebih kurang. Okey, jadi saya terpanggil lah untuk menjawab pengkomen dalam ruangan komen tersebut. Pertama sekali, apabila ada orang memberikan nasihat yang mendorong kita untuk pergi ke jalan kebaikan ataupun membuat perkara yang disuruh agama, perkara yang paling dimurkai Allah ialah apabila kita respon kepada orang yang bagi nasihat tersebut supaya jaga diri sendiri. Dia tak perlu nak bagi nasihat. Perkara ni telah ditulis oleh Dr. Kamilin Jamilin dalam status Facebook beliau baru-baru ini. Boleh baca hadis tersebut. Yang kedua, isi dalam video tersebut ialah berbentuk nasihat. Jadi bila saya dengar tak ada apa yang salah. Nasihatnya ialah supaya wanita tersebut lakukan perkara yang betul apabila tahu suaminya telah membuat satu dosa besar dan juga telah curang, bukannya dengan cara viral dan juga menghancurkan barang-barang. Perkara ni boleh juga diamati dalam satu hadis lain yang mana bila kita diuji dengan satu perkara pertama yang perlu kita perhatikan ialah reaksi kita saat pertama kali kita sedar yang kita telah mengalami ujian tersebut. Berdasarkan satu hadis Nabi yang mana baginda melihat seorang wanita meratapi kematian. Bila baginda nasihat pada perempuan tersebut, perempuan tu terus halau Nabi. Kemudian Nabi tak cakap apalah, Nabi pun beredar pergi. Apabila perempuan tersebut sedar yang dihalau tu ialah Nabi, dia pun datang minta maaf. Kemudian kata-kata Nabi dalam hadis ni ialah sesungguhnya kesabaran itu pada hentakan yang pertama. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, secara mafhumnya maksudnya bila kita diuji dengan sesuatu, perkara pertama yang perlu kita buat ialah sabar. Sebab sabar tu pada hentakan yang pertama. Kalau kita dah kena terus tak tentu hala, terus mengamuk, itu semua bukan yang dianjurkan oleh agama. Yang ketiga, apabila kita nak membuat satu tindakan, kita kena buat tindakan tu dengan betul, dengan saluran yang tepat. Dalam konteks video ni, nasihatnya wanita tersebut lebih baik tak perlu viral, tak perlu hancurkan barang, tetapi contohnya laporkan kepada pihak penguatkuasa iaitu Jabatan Agama Islam. Lepas tu bawa kes ke mahkamah, rekod, lepas tu bukti rekod tu boleh bagi kat mahkamah. Tu lebih kuat, lebih mudah daripada kita hancurkan barang lah apa semua. Bukannya kita nak membela perbuatan curang dan perbuatan dosa besar tersebut, tetapi kita buat cara yang betul. Hujahnya ialah apabila satu ketika waktu itu orang munafik memporak-porandakan keadaan umat Islam. Kemudian Saidina Umar dia minta izin untuk membunuh orang munafik, tetapi Nabi tak bagi Saidina Umar bunuh sebab takut berlaku fitnah, takut membawa bencana yang lebih besar. Ini boleh baca dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Daripada hadis ni mafhumnya, apabila kita nak bertindak, kita kena bertindak ikut konteks yang sesuai, ikut situasi yang sesuai. Kita tak perlu nak terburu-buru bertindak. Dan yang seterusnya, apabila kita komen tentang isu macam ni, bukanlah bermaksud kita nak membela lelaki tu curang, lelaki tu melanggan pelacuran. Bukan kita nak membela, tetapi kita membawa mesej supaya ikut perkara yang betul yang telah dianjurkan oleh agama. Seperti mana dalam satu hadis Nabi yang lain mengatakan bahawa bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Maksudnya bantu saudaramu yang zalim tu kita bertindak, kita mencegah dia membuatkan kemungkaran tersebut. Contoh dalam konteks ni, kita bantu dia dengan cara laporkan perbuatan dia kepada Jabatan Agama Islam, kemudian bawa kes ke mahkamah. Itu caranya. Bukannya kita nak bawa mesej okey bersabar je lah, lepas tu tak buat apa. Bukan. Kita buat perkara yang betul lah, seperti mana yang telah Islam gariskan, diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW.